subjektif ya. Sebabnya selera penonton ni kita tak boleh agak, especially di Malaysia yang mempunyai market yang sangat kecil. Dan yang terbaik untuk saya di dalam suasana kesuraman filem Malaysia ni, at the end of the day, saya bertanya pada diri saya sendiri bila saya nak buat, bila saya terima offer ni, ialah bolehkah saya buat cerita ni, adakah cerita ni dekat dengan saya, dan siapa target audiens saya. Dan kebelakangan ini, seperti yang kita tahu, filem-filem bercorak hantu, komedi dan sorry to say rempit, tapi saya tak kategorikan rempit ni sebagai spesies ke apa, jangan salah faham ya. Mereka adalah daya penarik untuk penonton pergi ke panggung. Okay? Jadi dari situlah tercetusnya idea untuk membuat filem ini, dan saya sebagai pengkarya, sebagai pengarah dan juga penulis skrip untuk cerita ni, saya ada satu tanggungjawab, iaitu untuk menerapkan at the end of the day teladan ataupun tema yang baik. Okay? Cuma saya gunakan elemen rempit dan komedi untuk menarik penonton ke panggung. Itu adalah tanggungjawab saya dan juga produser. Yang lainnya itu saya serahkan pada penonton untuk menilainya. Sebab kalau nak tengok je poster ni rempit sampai mati dan terus hukum kami, saya rasa tak adil. Sebab rempit sampai mati ni melambangkan penceritaan hantu kapcai secara keseluruhan. Bukan statement rempit sampai mati tu kita menggalakkan budak-budak rempit sampai mati dan jadi hantu, tak. Okey, ini melambangkan secara keseluruhan cerita ini dan penonton kena tengok dan faham apa maksud tu. Jadi at the end of the day, penonton yang akan menilai dan pergi ke panggung. Dan isu penonton tak ke panggung ni saya rasa salah satunya berdasarkan pengalaman saya dalam bidang multimedia, dalam bidang teknologi. Saya lihat ada kecenderungannya penonton sekarang ni dengan ada broadband yang laju, mereka suka download, mereka suka tengok di internet, dan especially bila ada piracy berlaku dan mereka upload di YouTube. Jadi they have this mindset that tak payah, tak apa, tunggu kat YouTube. Tapi satu yang saya nak ingatkan, mereka lupa the experience of watching on a big screen. Itu yang anda tak akan rasa. Jadi saya menyeru kepada penonton-penonton untuk datang, sebab filem Hantu Kapcai ni menggunakan sound system yang best, yang terbaik, Dolby Surround 5.1. Kalau anda tengok kat YouTube belum tentu lagi 5.1, 2.0 je. So saya harap saya silap mono. Saya harap penonton kita nak rasa tu semualah, the experience of cinema, yang semakin lama saya lihat semakin pudar. Jadi tolonglah kembalikan. Dan at the same time, cerita ni baik. Saya tak cakap the best, the greatest of all, tak. Tapi cerita ni baik, message ada, entertaining, menghiburkan, dan juga anda mempunyai barisan-barisan pelakon yang menjadi kegilaan penonton-penonton sekarang. Itu jawapan saya. Sebab saya pun penerbit juga, cuma saya ada company kecil je. So cita-cita saya of course satu hari pun saya nak akan menerbitkan juga sebuah filem saya sendiri. Dan saya belajar daripada penerbit yang berjaya seperti Noman. Bukan nak next job. Jadi di situ saya sudah kena praktis. Sebab kita tahu pulangan market Malaysia macam mana. Kita tahu kita tak boleh spend sampai 3 juta mengharapkan 5 juta, belum tentu lagi. Jadi saya belajar macam mana nak menerbit. Jadi kalau saya nak belajar macam mana nak menerbit, saya kena pandai buat skrip. Skrip saya kena bersesuaian dengan bajet. Tapi dalam masa tu juga saya kena tanya diri saya sendiri, adakah cerita ni cukup untuk menghiburkan penonton dengan bajet yang ada? Kalau tak cukup, macam mana saya nak buat dia jadi cukup dengan bajet yang ada, dengan mengharapkan pulangan tu pun ada untung sikit pun jadilah. Dan at the same time saya kena fikir apa yang saya nak cakapkan daripada filem ini. Seperti juga Hantu Kapcai, saya ada message saya ada statement saya yang saya nak cakap daripada filem ini. Walaupun title dia Hantu Kapcai, walaupun ianya adalah sebuah filem datang daripada Gas Abu Bakar yang membuat video kisah hati ataupun Pelangi Senja Stacy yang meletup, tapi bila buat filem Hantu Kapcai, jadi ia sangat kontradik. Tapi saya cuba
at the end of the day, apa naskah yang saya diberi, saya cuba buat yang sebaik mungkin dan juga memberi pengajaran kepada semua. Adakah sebagai pengarah anda juga memikirkan bagaimana film ini seharusnya dipromosikan? Of course. Dan bagaimana pada pikiran anda sendiri film ini harus dipromosikan supaya ia dapat menarik? Okey, saya ada juga bincang dengan pihak penerbit, saya ada juga bincang dengan pihak promosi bagaimana untuk menarik minat. Pertama ialah mungkin kita boleh kembali ke zaman lama, wayang pacak, ataupun kita boleh since filem ini dilakukan di Pekan Kuang, mungkin kita boleh pacak satu panggung, panggil penonton di Kuang, jom kita tengok filem ini. Kalau okey, tengok bajet. Dan juga letak poster-poster di tempat-tempat yang Mak Motor selalu lepak. All those kind of strategy lah yang dekat dengan penonton yang saya target, which is Mak Motor. Okay, saya tak akan letak poster ni dekat La Bodega Pavilion ke apa ke, nanti dia cakap apa pula kan. So kita kena tahu audience kita siapa, dan dalam cerita ini saya tahu audience saya siapa. Dan dengan bantuan producer dan juga pihak marketing, alhamdulillah saya rasa mereka akan melakukan pemasaran yang baik, dan saya tak risau pasal itu. Sebab nama mereka-mereka yang terlibat ni pun dah cukup gah. Tapi saya rasa kena ada juga promotion, dan promotion tu untuk orang-orang yang akan pergi menonton filem ini. Ada juga filem-filem, bukan ada juga, kebelakangan ni filem-filem yang dikeluarkan MIG yang dikatakan sebuah syarikat yang mengeluarkan filem memang diminati oleh penonton tempatan pandang hukum. Kebanyakan filem MIG memenuhi cita rasa penonton dan cukup komersial juga tidak laku. So sebagai pengarah, bagaimana anda nak menghadapi situasi ini sekiranya filem pertama anda ini gagal di pasaran? Belum masuk dalam gagal. Sekiranya Sebab anda mengatakan macam bawa jelaskan yang hantu capture because that element capture and what not, means kita dah tahu dah. Kita tengok pun kita tahu this is elemen-elemen yang macam komersial tu sangat kuat, elemen komersial sangat kuat. Tapi ialah filem MIG semua komersial dan diminati ramai dan saling mungkin berjuta-juta, tapi lately tidak lagi dapat menarik perhatian penonton. Mungkin ada filem komersial sedemikian tidak boleh lah. Okey. Noman nak jawab. Kalau MIG biar jawab. Kita salah cakap kan susah bergaduh lah kan. Kelakar. Okey, saya rasa paling ketara lah kalau kita lihat, kalau filem komedi, kalau kita tak letakkan pelakon-pelakon yang boleh bawa watak komedi, itu yang kadang-kadang tak jadi. Okey, that is the reality. Kalau saya nak lihat kejayaan Metro baru-baru ni, MIG, terletak kepada kekuatan Sam. Dan kekuatan Sam apabila dia buat watak komedi. Apabila bagi watak-watak yang lain, peminat kurang minat. Bagi kami, saya rasa pelawak yang nombor 1 kat Malaysia sekarang ni, apa sikit saya rasa Zizan. Okay, saya yakin kekuatan Zizan, dia ada track record dia sendiri, dengan filem Hantu Bonceng dia, dengan Maik Lambung dan sebagainya. Dia ada follower dia. Dan ditambah pula dengan pelakon-pelakon yang kami nak basically jadi barisan hadapan di masa sekarang. Yang sekarang memang very strong supporting, dan saya kata Fiz dan juga Izu pun ada, and of course kita ada Remy dan sebagainya. Saya rasa barisan pelakon kami kuat. Kami tak ada nak short change. Adapun nak cari pelakon-pelakon yang baru, kami nak naik. Mereka diorang pun dah ada nama dah. Jadi masa Nova buat filem ni pula, dia pun baru, yes, but now dia pun dah ada strong following. Jadi kami berasa bernasib baiklah dengan Harul Asrin, dengan juga Riz semua sekalipun sama seangkatan dengan satu kelompok ni. Kami rasa kita tak, dengan konsep yang tak ada in-house artist ni, ada kebaikannya. Kerana kita dapat lihat, kita pilih barisan pelakon yang mana yang boleh memenuhi cita rasa penonton dan sesuai dengan wataknya. Bukan in-house artist, bukan Izu in-house artist ke ada? Izu 14 lah. Bukan, we don't have a talent division yang jaga pelakon. Tak ada. Penyanyi, yes. Di Korea. So saya bukan nak kacau kesalahan. Mungkin MIG dan juga Scope ada kekuatan masing-masing, dan diorang juga ada pun, kita pun tengah bincang-bincang kan ni, macam kenapa pasaran ni tak respon kan. Tapi saya rasa genre main peranan,
genre dia, selain pada pemasaran dan kualiti produk tu memang tak nafikan dua penting genre main peranan, siapa pelakonnya, siapa pengarahnya, semua tu main peranan. Tapi berbalik pada soalan anda, sekiranya filem ini gagal ke apa, Choi, saya reda, saya akur, asalkan producer dan juga peminat yang pergi menonton tahu yang saya telah menghasilkan yang terbaik dari saya. Okey. Jadi dan ini bukan bermakna saya gagal dan saya tak akan kembali mengajuk balik kampung ke tak. InsyaAllah akan ada lagi karya saya yang saya akan belajar daripada kegagalan saya. Wah. InsyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil sikit yang gagal tadi Maafkan saya.